Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzi na'immannahum fil ardi aqamus salah wa atawudz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang telah diberikan kuasa di atas muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang mendirikan solat, mereka menyempurnakan zakat, mereka menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar, dan kepada Allah kembali sesuatu urusan itu. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis kita pada petang ini, yang sama-sama kita hormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Guru Datuk Haji Hashim bin Jasin Al-Mursyidul Am Parti Islam se-Malaysia PAS. Yang saya kasihi Yang Berhormat Senator Datuk Haji Ustaz Haji Ahmad bin Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, merangkap Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah Darul Aman. Yang dikasihi rakan-rakan saya, ahli-ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat yang hadir pada hari ini, Pesuruhjaya PAS Negeri-Negeri. Yang Berhormat Senator Ustazah Hajah Nuridah binti Muhammad Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat, dan juga ahli-ahli jawatankuasanya. Sahabat saya Saudara Khairul Faizi Ahmad Kamil selaku pengarah kempen keahlian PAS Pilihanku 4.0, Saudara Muhammad Hanif Jamaluddin, Setiausaha Dewan Pemuda PAS Pusat yang juga merupakan pengarah program pada hari ini. Sahabat saya Saudara Kong Takwah, Naib Ketua Dewan Himpunan Pendokong PAS, dan ahli-ahli jawatankuasanya. Seluruh ahli-ahli yang berhormat, ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Undangan Negeri, pimpinan PAS negeri-negeri, pimpinan PAS kawasan-kawasan, dan pimpinan PAS di semua peringkat di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama pada tengah hari ini kita mengaturkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin, rahmat dan izinnya, dapat kita bersama-sama di dalam dewan yang serba indah dan permai ini, bagi kita melaksanakan satu tanggungjawab sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, iaitu sebagaimana firman-Nya yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah tadi. Kita merupakan satu kumpulan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Inilah tanggungjawab kita semua yang berada di sini pada hari ini, dan juga rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Terlebih dahulu, bagi pihak PAS Pusat, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih, jazakallahu khairal jazak, kepada pimpinan kita Al-Fadil Tuan Guru Al-Mursyidul Am yang sudi untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini, dan insyaAllah selepas ini akan memberikan taujihat dan juga akan meresmikan program kempen keahlian PAS Pilihanku 4.0 yang kita adakan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Tuan Guru akan menambahkan lagi keberkatan program yang kita adakan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, marilah sekali lagi kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izin dan rahmatnya kita yang berada di dalam dewan ini, dan juga rata-rata ahli PAS merupakan orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli, anggota maupun pimpinan kepada satu-satunya parti dan jamaah Islam yang ada di dalam negara kita Malaysia ini, iaitulah Parti Islam se-Malaysia PAS. Saya berkata begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana tidak lain dan tidak bukan kerana daripada puluhan parti politik yang ada di dalam Malaysia ini, PAS Parti Islam se-Malaysia merupakan satu-satunya parti politik yang berteraskan kepada ajaran Islam yang dianjurkan, yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Buktinya ialah sebagai sebuah parti politik yang berdaftar, yang menjadi satu organisasi politik yang sah di dalam negara kita ini, kitalah merupakan satu-satu parti yang berdaftar dan menyatakan dengan jelas di dalam
dalam perlembagaan parti kita bahawa selain daripada kita bernama Parti Islam se-Malaysia PAS, tetapi dasar kita adalah dinyatakan dengan jelas di dalam perlembagaan kita. Dasar PAS adalah Islam. Pasal 3 perlembagaan PAS dengan jelas menyatakan dasar PAS adalah Islam. Seruan PAS adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Manakala hukum ataupun kekuasaan PAS disebutkan dengan jelas dalam perlembagaan PAS yang berdaftar ini, adapun hukum yang tertinggi sekali dalam pegangan PAS ialah Kitabullah, Sunnah Rasul, ijma' ulama dan kias yang terang lagi nyata. Inilah dasar dan juga pegangan Parti Islam se-Malaysia PAS yang mana kita menjadi ahlinya. Ini bukti yang jelas. Tidak boleh dinafikan lagi bahawa hanya PAS saja satu-satunya parti Islam yang ada di dalam negara kita ini khususnya, walaupun ada parti-parti tertentu yang mengatakan mereka lah parti Islam yang terbesar di dunia, tetapi tidak menunjukkan bahawa mereka membawa risalah dan juga dasar Islam itu sendiri. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam susur galur perjuangan Parti Islam se-Malaysia melepasi 70 tahun kita masih lagi mempertahankan dasar parti kita ini dalam suasana senang ataupun susah, dalam suasana kita menjadi pembangkang ataupun kita menjadi kerajaan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, PAS telah diasaskan pada 24 hari bulan 11 tahun 1951, iaitu hampir 71 tahun yang lalu, dan PAS telah didaftarkan sebagai sebuah parti politik dengan pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 31 hari bulan 5 tahun 1955 dengan nombor pendaftarannya adalah 733 di Pulau Pinang. Didaftarkan Parti Islam se-Malaysia PAS ini, dan apabila PAS didaftarkan sebagai sebuah parti politik di dalam negara kita ini, kita telah mengambil bahagian atas nama Persatuan Islam Setanah Melayu ataupun PAS, Pak Alif Sin PAS. Kalau Kuk Rumi jadi PIS, tak jadi, kena Kuk Jawi, Pak Alif Sin PAS. Kita telah bertanding dalam semua pilihan raya, bermula daripada pilihan raya tahun 55 sebelum merdeka atas nama Parti Persatuan Islam Setanah Melayu, sehinggalah setiap 14 pilihan raya yang berlaku di dalam negara kita ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, unik Parti Islam se-Malaysia PAS ini, ia ditubuhkan, dikatakan daripada mereka yang daripada serpihan Parti UMNO yang tidak mahu bersama dengan parti tersebut dan mahu kepada Islam untuk menjadi teras pegangan politik rakyat Malaysia. Itu adalah sejarah yang kita tidak nafikan. Mereka asalnya daripada UMNO tetapi keluar untuk menubuhkan PAS. Rekod sejarah menunjukkan ahli-ahli PAS terdiri daripada mereka daripada semua lapisan masyarakat dan daripada pelbagai latar belakang. Walaupun kita tahu bahawa PAS dipimpin oleh mereka daripada golongan guru-guru agama dan juga mereka yang mempunyai pendidikan agama, tetapi saya ingin menunjukkan pada hari ini bahawa PAS juga diterajui di peringkat awalnya oleh mereka daripada pelbagai latar belakang. Kita mempunyai bukti sejarah bahawa PAS telah diterajui di peringkat awalnya oleh mereka daripada pelbagai lapisan ataupun pelbagai latar belakang. Memang ahli PAS yang pertama bernama Haji Ahmad Fuad Hassan. Itu ahli PAS yang pertama, dan beliaulah juga menjadi yang di-Pertuan Agong PAS yang pertama ataupun Presiden PAS. Kemudian ahli PAS, saya pilih-pilih ahli PAS yang nombor 8. Nama dia Haji Ahmad bin Haji Abdullah Fahim, seorang yang tinggal di Kepala Batas. Ahli PAS nombor 42, seorang muslimat, namanya Kailan binti Haji Hassan, juga daripada Kepala Batas. Mungkin kita tidak perasan siapa dua orang ahli PAS nombor 8 dan nombor 42 ini. Anak kepada pasangan suami isteri ini adalah salah seorang Perdana Menteri Malaysia, iaitu ayah kepada Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, antara ahli-ahli PAS di peringkat asal, peringkat awal menjadi ahli-ahli PAS. Jadi itulah sejarah PAS. Kita melihat di dalam rekod yang ada kepada PAS Pusat,
Ahli-ahli awal PAS ada terdiri selain daripada guru-guru agama, mereka juga merupakan kaki tangan kerajaan. Dalam rekod menunjukkan pada masa itu ditulis dalam bahasa orang putih, kalau kerja di pejabat pos disebut post office, kalau kerja di telekom disebut telegraf. Dan ada mereka yang pekerjaannya adalah pemelihara kuda di Pulau Pinang dan juga di Perak. Ada seorang ni nama Mat Dali ni pembuat ladam kuda. Ladam kuda itu pada tahun 1951 dan 55. Jadi inilah orang-orang yang menerajui PAS pada hari awal-awal PAS dibangunkan menjadi sebuah Persatuan Islam, seterusnya menjadi Parti Islam se-Malaysia PAS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana pada hari ini adalah hari kita mengadakan kempen untuk meramaikan ahli-ahli Parti Islam se-Malaysia PAS, sudah tentulah berdasarkan kepada perlembagaan PAS ini, kita wajar mengetahui apakah syarat-syarat yang begitu mudah sekali untuk menjadi ahli-ahli PAS ini. Fasal 11 dalam perlembagaan PAS menyatakan adapun syarat untuk menjadi seorang ahli PAS itu ialah yang pertama, warga negara Malaysia. Myanmar tak boleh, Bangladesh tak boleh, warga negara Malaysia. Yang kedua, beragama Islam. Ini untuk menjadi ahli PAS. Untuk DHPP, mereka menjadi ahli Dewan Pendokong PAS, Dewan Himpunan Pendokong PAS. Boleh mereka menjadi, tapi nak jadi ahli PAS mesti beragama Islam setakat ini. Yang ketiganya, mestilah akil baligh menurut hukum syarak. PAS Pusat menetapkan bahawa akil baligh mengikut hukum syarak di negara kita ini adalah 13 tahun. Maka nak jadi ahli PAS, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara mara kita 13 tahun sudah boleh menjadi ahli PAS, walaupun belum boleh menjadi seorang pengundi sehingga berumur 18 tahun. Dan yang keempat, seseorang yang nak jadi ahli PAS mestilah mengaku, menerima serta taat kepada perlembagaan PAS, aturan dan peraturan yang dibuat oleh PAS serta keputusan yang dibuat oleh parti daripada semasa ke semasa. Adalah amat ringkas dan mudah untuk menjadi ahli-ahli PAS ini. Oleh sebab itulah, alhamdulillah, saya ingin menyatakan setakat ini, setelah PAS Pusat mengadakan pemutihan, membuang nama-nama mereka yang mungkin sudah meninggal dunia ataupun mereka yang mungkin tidak wujud di alam nyata, sehingga bulan Jun bulan ini tahun 2022, jumlah ahli PAS yang putih yang tidak ada masalah ialah 1,03,210 orang. Itulah jumlah ahli PAS yang ada pada hari ini. Sejuta lebih lah, ditolak yang meninggal dunia dan sebagainya. Nombor terakhir sijil ahli PAS ialah 1,231,519. Ini bukan nombor cabutan bertuah, ini nombor sijil PAS. 1,231,519, seorang muslimat yang bernama Ummi Solehah binti Umar daripada Kemaman, Terengganu. Inilah ahli PAS yang terakhir, 1,200,000 yang tercatat di dalam sijil PAS. Oleh sebab itu, sekali lagi lah, saya sebagaimana rakan-rakan saya yang telah bercakap tadi, ingin menegaskan bahawa kekuatan kepada PAS ini terletak kepada ahli-ahli PAS itu sendiri yang sanggup untuk berjuang menegakkan dasar-dasar PAS, iaitu dasar Islam ini dalam semua aspek kehidupan kita, sama ada aspek tarbiyah, aspek siasah maupun aspek kehidupan ekonomi, politik dan sebagainya. Inilah kekuatan yang ada kepada PAS itu sendiri. Oleh sebab itu, kita ingin mengajak semua pihak atas dasar PAS untuk semua, PAS for all. Kita mengajak semua orang untuk menyertai PAS, sama ada seorang yang beragama Islam maupun yang belum beragama Islam, semuanya boleh berada bersama-sama dengan PAS dalam perjuangan kita ini. Mudah-mudahan dengan kekuatan, keahlian yang semakin bertambah, kita mengharapkan kita akan dapat
menggandakan lagi usaha kita demi untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Pada hari ini juga dengan izin Al-Fadil Tuan Guru Mursyid Am, saya ingin mengumumkan, bukan nombor betul ini adalah borang permohonan keahlian baru yang kita kumpulkan dalam masa 8 hari dengan arahan daripada Pejabat Agung untuk seluruh negara, negeri-negeri mengumpulkan sebanyak mungkin keahlian dalam masa 8 hari. Ini ada satu ujian kepada negeri-negeri dan kawasan-kawasan, dan inilah dapatan yang kita dapat. Tahniah sekali lagi pada Kedah, bukan saja jadi tuan rumah kempen pada hari ini, tapi juga tuan rumah muktamar. Pada hari ini 15 kawasan di negeri Kedah dalam masa 8 hari telah berjaya mengumpulkan sebanyak 2,555 ahli baru dalam masa 8 hari. Tahniah Datuk Suruhjaya dan juga pimpinan PAS Kedah. Ini diikuti dengan Kelantan 1,920 ahli baru. Untuk bulan ini saja akan diluluskan pada bulan ini. Diikuti dengan negeri Selangor sebanyak 1,053 orang ahli baru, dan seterusnya negeri Terengganu 957 orang. Dan ini satu kejutan daripada nun jauh di sana, negeri Sabah. Ini Setiausaha Perhubungan Yang Berhormat Dr. Ali Akbar Gulasan, sila bangun. Setiausaha Perhubungan berjaya dalam masa 8 hari mengumpulkan 618 ahli baru, termasuk saya dipahamkan 115 orang ahli DAP yang menyertai PAS di Sabah. Takbir. Seterusnya negeri lain, tak lupa saya sebutkan negeri Perak 585, negeri Pahang 572, negeri Perlis Suruhjaya pun ada di sini, negeri Mursyid Am 110 orang, lebih daripada 100. Pulau Pinang Suruhjaya ada di sini, Ustaz Fauzi 200 orang, walaupun negeri dipimpin oleh DAP. Wilayah Persekutuan juga tidak ketinggalan. Sebelum itu Melaka, dia tengok orang lain ni ribu-ribu, dia sebut nombor dia 0121 121. Negeri Sembilan 137, Pulau Pinang 200, wilayah 91, dan Sarawak Setiausaha Perhubungan Saudara Arif, calon kita di Beting Maru. Cuba bangun sikit, orang sik nak tengok ni, calon Beting Maru ni, Setiausaha Perhubungan juga hampir 100, 72 orang. Jadi negeri Johor, bangsa Johor tidak ketinggalan, 250 orang, Haji Azhari Setiausaha Perhubungan. Ya, inilah gerakan untuk kita menambahkan keahlian PAS daripada seluruh negara, seluruh pelosok negara. Kita mahu PAS menjadi sinar kepada kehidupan rakyat dan kehidupan ummah, untuk bukan saja kita menjadi parti yang sebelum ini menjadi pembangkang. Kita kena ingat, kita merupakan parti yang memerintah 3 negeri di Malaysia ini. Negeri Kelantan sudah lebih 30 tahun, negeri Terengganu kembali selepas PRU 14, dan negeri Kedah kita ini, walaupun bukan selepas PRU 14, pertengahan penggal kita kembali sebagai kerajaan yang memerintah negeri Kedah ini. Ya. Tajuk jumlah keseluruhan keahlian PAS yang akan diluluskan pada bulan ini adalah 9,241 orang, insya-Allah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih, terutamanya kepada PAS negeri Kedah, PAS kawasan Sik, dan PAS di semua peringkat yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program ini. Sudah tentulah kita mempunyai tujuan tertentu. Kita bawa kempen ini ke Sik adalah kerana kita tahu PAS
tumbuh dengan subur di kawasan-kawasan seumpama di daerah Sik ini. Begitu juga di daerah-daerah lain di negeri Kedah. Tak lupa kawasan Penang. Pasal ada YDP dengan TYDP dia. Tak sebut dia marah Datuk Awang. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan program pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Selepas daripada program dalam Dewan ini, kita ada lagi program di Padang Mini Stadium di Sik ini. Sama-samalah kita menjayakan program ini. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Lillahillah.